Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Ain Safra binti Wan Jamaah Nasir di 2023110749. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan peguam. Fungsi dan peranan peguam. Mahkamah bagi kanak-kanak dipertanggungjawabkan untuk membicarakan kes-kes yang melibatkan kanak-kanak, iaitu seseorang yang berumur di bawah 18 tahun menurut Seksyen 2 Akta Kanak-Kanak 2001 atau dikenali sebagai orang yang belum berumur dewasa. Ini selaras dengan Akta Umur Dewasa 1971, Akta 21 yang menetapkan umur dewasa sebagai 18 tahun. Namun prosiding jenayah di Mahkamah bagi kanak-kanak hanya dijalankan terhadap tertuduh kanak-kanak yang berumur 10 hingga 18 tahun sahaja. Manakala kanak-kanak yang berumur antara 10 hingga 12 tahun boleh dianggap sebagai berupaya melakukan jenayah jika dia telah mencapai kematangan yang mencukupi untuk memahami dan mempertimbangkan sifat dan kelakuannya pada masa melakukan jenayah menurut Seksyen 83 Kanun Keseksaan. Visi dan misi peguam. Visi bagi peguam ialah peneraju kepada kecekapan dan keberkesanan pentadbiran sistem perundangan negara. Manakala misinya ialah pula memperkasakan sistem perundangan negara demi kesejahteraan rakyat melalui penyediaan prasarana serta dasar yang mampan dan efektif. Jadi antara fungsi-fungsi bagi peguam iaitu pindaan pemansuhan dan pembaharuan undang-undang. Yang kedua, mengurus dan menyelaras pentadbiran Akta Pemegang Amanah. Yang ketiga, perancangan dan pembangunan projek mahkamah. Jabatan Bantuan Guaman iaitu JBG dan Jabatan Insolvensi Malaysia MBL. Yang keempat, agensi fokal kepada penyelarasan pengurusan hak asasi manusia dan SUAKAM. Yang kelima, pelaksanaan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 dan yang keenam, penyelarasan pelaksanaan Akta Pengantaraan 2012 Akta 749. Seperti yang kita lihat, sambungannya ialah yang ketujuh. Kita ada menyelaras pelantikan penasihat mahkamah bagi kanak-kanak. Yang ke-8, urus setia lembaga pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi kes-kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Yang ke-9, memantau kedudukan urusan pengampunan di tiap-tiap negeri. Yang ke-10, pelantikan pengarah pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia atau dikenali sebagai AIAC. Yang ke-11, menyelaras pengurusan sumber manusia dan sistem maklumat Jabatan Bantuan Guaman JBG dan Jabatan Insolvensi Malaysia MDL. Yang ke-12, akhirnya sekali, iaitu mengurus pusat mediasi COVID-19 PMC-19. Okey, jadi ini adalah antara peranan-peranan peguam yang boleh kita ambil cakna. Yang pertama, peguam boleh menolak untuk mengadili mana-mana kes, membuat tawaran, membebaskan seorang pemuda dari penahanan atau mengesyorkan kepada hakim jenis peruntukan tertentu. Dan yang kedua, peguam boleh terlebih dahulu memasukkan imej apabila petisyen ditulis, memeriksa untuk melihat bahawa pegawai atau warga negara swasta yang melakukannya dengan betul. Dan akhir sekali, peguam juga boleh berkhidmat sebagai peguam bagi mereka yang didakwa telah menjadi mangsa oleh remaja. Mereka boleh membantu mereka dalam membuat kenyataan kesan mangsa dan membantu menyediakan mereka untuk muncul di mahkamah. Jadi kesimpulannya di sini, pengubalan undang-undang berkaitan kanak-kanak dan pelaksanaannya yang meliputi pelbagai aspek termasuklah penguatkuasaan undang-undang dan agensi penguat kuasa. Perbicaraan dan penghakiman mestilah selaras dengan prinsip yang terkandung dalam peruntukan The Convention on the Rights of the Child yang ditandatangani oleh Malaysia pada tahun 1995. Ia mengandungi 4 prinsip utama yang merupakan intipati kepada peruntukan CRC, di mana yang diperuntukkan dalam perkara 3